ففرج على المسلمين يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين وليس نرجو سواك فادرك إلهي دراك قبل الفناء والهلاك يا دنيا ودين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربنا يا مجيب أنت السميع القريب ذاق الواسع الرحيم فانظر إلى المؤمنين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين ربي حين الشاكرين وتوفنا مسلمين نبعث من الآمنين في زمرات السابقين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي
صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك نبي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا سيد المرسلين، السلام عليك يا إمام المتقين، السلام عليك يا خاتم النبيين، السلام عليك وعلى آلك الطاهرين، السلام عليك وعلى أصحابك أجمعين ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم افتح علينا وعلى ذرياتنا فتوح العارفين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، يا مفهم سليمان فهمنا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلهنا أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا. أعطنا محبتك ومعرفتك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Ta'ala dengan limpah kurnia taufik hidayatnya telah diperkenankan kita untuk bersama-sama pada hari ini mengikuti pengajian kitab Fiqhul Ibadah menurut mazhab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala yang kita baca pada setiap petang. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah semua, apa khabar? Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah panjangkan umur semua dalam sihat walafiat, disembuhkan semua penyakit, dikabulkan sekalian hajat, ditanamkan iman dan taqwa, dibukakan pintu ma'rifat, dimatikan semua dalam iman, dalam Islam, dalam husnul khatimah, dan ditemukan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapat barakah dan syafaat baginda. Amin ya rabbal alamin. Ya para jemaah sekalian, alhamdulillah, dalam pembacaan kitab Fiqhul Ibadah ini kita telah sampai di muka surat 173. Ya, dalam pelajaran kita yang lepas, iaitu seperti pelajaran kita semalam, kita telah membicarakan daripada perihalnya bab berwuduk, yang mana kita telah sebutkan dalam pelajaran kita daripada sunat-sunat wuduk. Kita dah katakan sunat-sunat wuduk itu iaitu sebelum kita nak mula berwuduk. Kita kan boleh berwuduk tu menghadap kiblat, dalam keadaan kita duduk. Ada orang bertanya, Ustaz, kalau kita berwuduk dengan tidak berpakaian, maksudnya dalam telanjang bulat, apakah boleh? Jawapannya sah wuduknya, cuma makruh hukumnya. Ya, jadi wuduk sah, jadi boleh. Sebab tu tak disebut di sini disunatkan dalam keadaan tutup aurat. Tapi tutup aurat tu wajib kalau depan orang lah. Kalau kita dalam kamar mandi, kita seorang-seorang, kita lepas mandi, terus kita berwuduk dalam keadaan kita tidak berpakaian, maka hukumnya sah tapi makruh.
Dan demikianlah kita telah mengatakan bila kita berwuduk ni, ambil air tu jangan buka paip tu besar-besar. Kalau kita melebihkan daripada keperluan kita, hukumnya makruh. Tapi kalau kita mengambil wuduk di masjid, sebab masjid ni hak orang ramai, jadi kita mengambil hak orang, jadi hukumnya itu jadi haram. Kerana kita melebih daripada keperluan kita. Jadi kita perhatikan ayah, sekarang ni kita tak boleh wuduk kat masjid. Tapi andai kata kalau sudah masanya dibolehkan pula, maka hukumnya adalah kita kena ambil dengan secara keperluan kita. Jangan berlebihan. Dan demikianlah kita telah mengatakan daripada berwuduk itu beberapa perkara yang disunatkan dalam kita memasukkan air dalam hidung, dalam berkomor-komor, ya. Membasuh dua tangan kita yang kanan dan kiri itu sambil kita membaca doa, ya. Itu semua kita dah sebutkan dalam pelajaran semalam kita. Dan sampailah kita pada hari ini di muka surat 173. 173 kita dah sebutkan semalam tentang wajib membasuh muka. Rukun wuduk, ya, pertama niat, keduanya membasuh muka. Pertama niat itu dah tentulah, ya. Tetapi yang kedua ialah basuh muka. Bila kita nak niat, apabila jatuh air tu di muka kita. Jadi anggota pertama ialah muka, dan niat itu rukun pertama, dua-duanya pada satu masa. Iaitu bila air tu kena ke dahi kita, kita pun niat nawaitu rafal hadas, ataupun dalam hati kita aku mengangkat hadas kecil, ataupun aku berwuduk, atau aku mengambil fardu wuduk. Itu yang telah kita sebutkanlah niat-niatnya itu. Jadi itulah dia tuan-tuan, ya. Dan muka kita ini seperti mana yang telah kita sebutkan semalam, kita berhenti pada jenis rambut yang terdapat pada wajah. Jadi yang kita kata wajah tu muka lah. Ialah yang wajib dibasuh daripada ubun-ubun rambut kita, iaitu anak rambut kita di dahi kita, sampailah kepada kita dagu kita, daripada telinga kanan sampai telinga kiri. Inilah kawasan wajah yang wajib dibasuh dalam masa berwuduk. Dalam kawasan wajah ni ada 20 helai rambut, ada 20 macam jenis rambut, 20 macam jenis rambut. Apa dia 20 macam jenis rambut tu? Inilah tuan pengarang kita nak sebutkan. Jenis rambut yang terdapat pada wajah. Di muka surat 173. Terdapat 20 jenis rambut pada wajah seseorang. Yang pertama al-hajiban, dua bulu alis, iaitu bulu kening. Dua bulu kening kita. Rambut yang tumbuh di atas mata. Itu dua bulu kening. Yang kedua di muka surat 174, iaitu al-izaran, dua bulu, iaitu rambut yang tumbuh di samping telinga, antara pelipis dan jambang. Jadi rambut yang tumbuh di telinga kita, ya, telinga ni telinga, kemudian jambang kita, orang yang ada berjambang lah, kalau lelaki jambang, itu kita panggil rodok lah, kalau orang bahasa pasar panggil rodok, rodok dia, ya. Itu rambut yang keluar, ya, antara telinga sama jambang, itu dia. Dan yang ketiga ni orang lelaki lah, orang perempuan tak ada, ya. Al-ahdab al-arba'ah, 4 bulu mata. 4 bulu mata iaitu rambut yang tumbuh di atas kelopak mata. 4 bulu mata. 4 macam mana 4 bulu mata? Ni satu mata kita ada 2. Satu yang ke atas, satu yang kat bawah. Jadi ada 2 mata, jadi 2, 4 lah. Itulah dia tuan-tuan, ya. Yang keempat ialah aridan, 2 bulu jambang. Iaitu bulu jambang yang sambung dengan janggut lah, jambang. Orang lelaki lah. Tapi tak semua lelaki ada jambang, ya. Orang lelaki yang bangsa-bangsa yang luar daripada bangsa Melayu. Kalau bangsa Melayu tu jarang-jarang orang tengok ada jambang, ya. Mungkin orang India, orang Arab, itu biasa ada jambang. Yang kelima khaddan, 2 bulu pipi, iaitu rambut yang tumbuh di pipi. Di pipi lah, ya. Ni pipi kita. Ni kadang-kadang ada rambut jugalah. Tapi tak semua orang ada orang ada lah. Yang keenam syarib. Syarib tu bulu kumis, iaitu misai. Misai kita kata, ya. Yang ketujuh sibalan, 2 bulu, iaitu rambut yang tumbuh pada bahagian kanan dan kiri bulu kumis. Iaitu rambut yang tumbuh kiri kanan pada misai kita. Ini misai, ini kat kiri kanan dia. Itu dia punya ekstra dia lah. Ekstra dia yang kadang tumbuh sampai ke tepi, ya. Lebih-lebih lagi kalau orang yang bangsa India ataupun Arab, ya,
Jadi kadang-kadang dia simpan misai tu sampai melenting-melenting. Itulah dia. Yang ke-8, anfaqah, iaitu bulu rambut yang tumbuh di bawah bibir, bahagian bawah. Bibir ni bahagian bawah. Ini dia ya. Kalau janggut kat dagu, ni kat bawah bibir dia. Itu dia ya. Kalau setengah, ada juga orang ada, saya pun ada juga sikit ni ya. Yang ke-9, nafkatan, 2 bulu, iaitu 2 rambut yang tumbuh di bahagian kanan dan kiri bulu. Anfaqah. Anfaqah tu yang bawah bibir. Dia kat bawah kiri dan kanan. Bawah dia ya. Bawah bibir lah, kiri kanan. Yang ke-10, al-lihyah, bulu janggut. Itu janggut lah. Janggut kat mana tu? Kat dagu. Yang kat dagu ni, itu janggut. Yang ke-11, al-ghamam, iaitu bulu rambut yang tumbuh pada dahi. Dahi tu kat dahi. Ada orang tumbuh rambut kat dahi, ada. Itu bukan rambut kepala, tapi rambut kat dahi. Jadi kalau kadang-kala orang perempuan pun rambut dia tumbuh kat dahi. Jadi apakah dia wajib tutup rambut? Kata wajib tutup rambut ustaz. Tapi rambut yang wajib tutup tu daripada anak rambut ke atas. Ya, kalau kat dahi dia tu ada tumbuh rambut, itu bukannya daripada kepala, tapi dia daripada muka. Dan orang perempuan muka ni boleh dibuka. Jadi kalau dia pakai telekong, tak mestilah tutup sampai setengah dahi tu, tidaklah ya. Dia wajib tutup hanya di atas kepala dia, tempat tumbuh rambut dia ya. Jadi kalau orang perempuan pakai telekong nak salat, dia kena wajiblah tutup tu daripada anak rambut tu wajib tutup ke atas, dan juga telekong sampai tutup bawah dagu. Kerana yang dia boleh terbuka namanya wajah. Wajah tu yang boleh terbuka. Wajah tu muka. Muka tu daripada ujung anak rambut sampai ke dagu. Jadi kalau lebih pada dagu, ke bawah ni, dah ke bawah ni, ini kalau lebih pada dagu, ini sudah kira hukum aurat orang perempuannya. Jadi kalau dia pakai telekong tu, dia kena tarik sampai ke bawah dagu. Terlebih sikit bawah dagu, tutup dagu sikit tak apa. Tapi jangan kurang. Kalau dia kurang, dia sampai setengah leher, itu dah nampak aurat. Jadi dia ingat dia dah tutup aurat, tapi belum tutup aurat. Aurat ni sampai tutup kepada bawah dagu. Atau kena ingatlah ya, kaum ibu khususnya, lebih-lebih kalau kita nak semayang. Kalau tak semayang pun, kita kat luar pun orang lelaki tengok, kalau kita pakai telekong kita ataupun tudung kita pakai sampai setengah leher saja, itu dah nampak aurat kita tu dah kira terbuka aurat. Apa hukum buka aurat? Buka aurat dosa lah ya. Jadi itulah dia 11 nama yang diberikan oleh Tuan Pengarang kita. Tapi 11 nama ni, kalau setiap satu nama tu ada 2, jadi dah 22. Tapi itulah disebut tadi ada 20 bulu rambut yang tumbuh ya, di wajah. Jadi bulu rambut yang tumbuh kat wajah ni diwajibkan untuk semua membasuh bahagian luar dan dalam rambut tipis yang berada di wajah. Wajib basuh semua. Yang ada kat rambut, kat dahi, yang kat kening, yang kat kita punya bulu mata kita, kat misai kita, janggut kita, jambang kita. Wajib basuh semua sekali. Itu dia kira wajib lah tu. Ya. 20 jenis rambut di atas yang disebut tadilah. Kecuali janggut dan jambang, maka boleh membasuh pada bahagian luarnya sahaja. Kalau janggut, jambang, boleh basuh bahagian luar. Maksud bahagian luar saja apa? Tak wajib basuh 100%. Semua sampai basah kuyup semua. Tak wajib. Yang mana? Kalau dia tu tebal. Ya. Kecuali janggut dan jambang, maka boleh membasuh pada bahagian luar saja. Luar saja tu mana kita sapu air kat luar saja. Sapu air kat luar. Ataupun kita celah-celahkan dia saja. Jari-jari kita celah-celah. Tak wajib mesti habis basah kuyup semua janggut. Setebal-tebal janggut tu semua nak kena. Tak wajib. Selain pada janggut dan jambang ni, wajib basuh semua sekali komplit. Yang bulu mata, yang bulu kening, yang bulu yang dekat rodok kita, antara telinga kita dengan pipi kita ni. Ini semua wajib dibasuhkan. Bersih. Basah semua. Jadi, melainkan janggut dan jambang, bolehlah dibasuh kat luar saja ya. Maka boleh membasuh pada bahagian luar saja dengan 3 syarat. Ada 3 syarat. Ustaz, janggut saya ni tebal Ustaz. Macam mana ni saya nak basuh semua ke? Ni 3 syarat. Awak nak basuh luar saja boleh, tapi 3 syarat. Syarat pertama, jika terhitung tebal. Jika dikira tebal. Macam mana nak tahu tebal tu ukuran dia? Kalau orang tu duduk depan kita,
Dia boleh nampak see through, boleh nampak celah-celah janggut kita sampai ke leher kita. Itu makna tipis. Tapi kalau dia duduk depan kita, nak tengok kita punya leher tak nampak dah. Pasal apa? Pasal janggut kita tebal dah, cover dah, tutup dah. Kulit kita pun tak nampak. Jadi itulah nama tebal. Itu cara ukuran dia dengan kita anggap orang boleh nampak tak kita punya warna kulit kita. Itu dia. Kalau tak nampak, itu tebal lah. Jadi kalau tebal tu dia boleh lah sapu kat luar saja ya. Ataupun dia celah-celahkan jari dia. Selang-selikan dia. Itu sunatnya ya. Kedua, syaratnya kedua, janggut dan jambang. Janggut jambang saja yang boleh kamu buat macam tu. Sapu kat luar saja. Cuci kat luar saja. Kalau lah yang lain daripada janggut jambang tu, kening dia tebal mana ke, bulu mata dia tebal mana ke, misai dia tebal mana ke, wajib basuh setiap helai bulunya. Tak ada excuse. Yang excuse hanya janggut dan jambang dengan 3 syarat. Syarat pertama ialah dia tebal. Yang kedua, janggut jambang dia yang bukan rambut yang lain. Yang ketiga, dari kaum laki-laki. Kalau orang perempuan dia keluar janggut jambang, wajib basuh sampai habis licin, basah semua. Tapi mana ada orang perempuan keluar janggut jambang? Kalau ada, tok laki lari dah, takut. Tapi ialah, kalaulah ada. Tapi kalau ada pun sebenarnya perempuan tu wajib dia cukurkan janggut jambang tu. Wajib. Kenapa? Supaya jangan dia menyerupai lelaki. Itu hukumnya lah ya. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan tentang masalah muka yang wajib dibasuh. Seluruh apa yang ada di antara anak rambut atas dahi kita sampai ke dagu, daripada telinga kanan sampai telinga kiri, seluruh ni dinamanya ke wajah. Wajah ni yang wajib dibasuh dan tak wajib ditutup di depan kita lelaki ajnabi. Bagi pada pendapat ramailah, ada juga pendapat mengatakan wajib perempuan tu tutup muka walaupun depan lelaki ajnabi yang halal nikah lah ya. Itu ada khilaf ulama. Masalah tutup muka perempuan ni ada khilaf ulama. Tapi kepada ulama yang mengatakan tak wajib tutup muka, ialah paras yang wajib basuh. Jadi kalau lebih pada dagu ni, ini wajib ditutup sampai ke bawah dagu ya. Rukun yang ketiga. Rukun ketiga daripada rukun wuduk ialah membasuh kedua tangan beserta kedua siku. Tangan sampai ke siku. Ini wajib basuh. Yang dimaksud dengan siku adalah tulang yang tampak pada lengan tangan. Yang ada tulang kita. Ini tulang kita. Ini siku lah ya. Dalil diwajibkannya mencuci kedua tangan itu sebagaimana daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Jabir radhiyallahu an, sahabat menceritakan, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengalirkan air sampai ke siku-siku, sampai ke tangannya lah, mengalirkan air sampai ke siku. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ambil wuduk, dia tak ada paip ya, macam kita ada paip, kita buka paip, dia tak ada paip. Jadi dia ambil air tu dia letak kat tangan, kemudian dia larikan air tu sampai ke tangan, dan Nabi tolak air tu sampailah ke siku. Itu dia punya cara Nabi buat ya. Jadi itu menunjukkan siku tu adalah wajib. Tapi itu pun ada ayat Quran juga. Fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Basuhlah wajah kamu dan cucilah tangan kamu sampai ke siku. Sampai ke siku. Sebab tu kalau sunatnya kita membasuh tangan ni, apabila kita basuh tangan, kita basuh mula daripada jari kita. Jari sampai ke siku. Kenapa? Sebab Al-Quran mengatakan basuhlah tangan sampai ke siku. Maknanya mula pada tangan tu, tapak tangan sampai ke siku. Jadi siku tu pun ending dia, penghujung dia. Nama-nama tulang pada jari tangan dan kaki. Apa nama-nama tulang? Ni tulang-tulang pun ada nama juga ya. Tulang di tangan ya. Kok tu iaitu tulang yang bersambung dengan ibu jari tangan. Ibu jari tulang kita ni namanya kok. Kok. Di Taif ada satu masjid namanya Masjid Kok. Kok itu ada orang Mekah kata itu masjid siku, kerana Nabi tahan batu tu jatuh oleh orang kafir, buang batu, Nabi tahan batu tu berlekuk. Ada kata siku, tapi dalam buku kita ni kata kok itu maknanya tulang jari, ibu jari. Tulang ibu jari. Mungkin juga Nabi tahan dengan ibu jari dia. Ya, jadi batu tu terhenti dan batu berbekas. Tangan Nabi tak ada apa-apa. Itu sampai sekarang ada.
Masjid Kok. Mungkin ada siapa yang dah pernah pergi Mekah, dia ada buat ekspedisi, grup dia tu pergi ke Taif, di tu ada Masjid Kok. Tapi di masjid itu dia dipagar oleh pihak pemerintah, tak bagi orang datang masuk dekat. Allahualam lah ya. Dan yang kedua, Al-Kursu'. Kursu' tulang yang bersambung dengan jari kelingking kita. Jadi tulang dia tu yang bersambung daripada belakang tangan kita ni, itu tulang ni nama Kursu'. Ar-Rusghu tulang yang bersambung dengan jari tengah. Jari tengah, Rusghu. Dan kemudian Al-Bu' tu tulang yang bersambung dengan ibu jari pada kaki. Kalau ibu jari tangan, tulang ni namanya Ko'. Kalau ibu jari kaki, tulangnya namanya Bu'. Itu nama-nama dia lah ya. Pelik-pelik Ustaz nama. Yelah, memang kita pun tak pernah baca buku ni. Dan tak pernah kita dengar pun. Ini bahasa Arab tuan-tuan ya. Tapi tak semua orang Arab pun tahu ya. Kerana ini bahasa-bahasa yang dalam kitab. Orang-orang Arab pun setengahnya pun bukan baca kitab tuan-tuan ya. Baiklah. Baik, kita pindah ke muka surat 176. B. Sunnah-sunnah ketika membasuh kedua tangan. Apanya sunat-sunatnya? Basuh muka sunat-sunat ni kita dah baca semalam. Basuh tangan pula sunat-sunatnya. Pertama, memulai dengan membasuh kedua telapak tangan, dan kala membasuh tangan kanan maka sunat baca doa. Jadi kita basuh tangan tu, kita mulakan dengan kedua telapak tangan. Tu saya sebut tadi. Jadi kita dah basuh muka dah 3 kali, kemudian tapak tangan. Basuh tangan mula dengan tapak tangan. Jadi mula-mula tapak tangan tu dia mula sampailah di akhir ke siku. Jadi bila kita mula tu kita basuh tangan kanan dulu. Kita tangan kanan baru tangan kiri. Jadi bila kita basuh tangan kanan tu kita baca doa. Allahumma atini kitabi biyamini. Ya Allah, berikanlah kitab aku di tangan kananku. Besok yaumul pada mahsyar, kitab kita ni akan melayang cari siapa tuan dia. Bila kita dapat tangan kanan, makna kita tanda ahli syurga. Itu tuan-tuan ya. Wa adkhilnil jannata bighairi hisab, dan masukkan aku dalam syurga tanpa hisab. Allahumma amin ya rabbal alamin. Itu baguslah kita doa tu. Cuma saya dah sebutkan doa-doa ni dia tak beri makna. Siapa nak tulis dia tulislah maknanya. Kalau dia tak ingat, alamak cepat sang ustaz cakap. Tak apalah, nanti dia rewind balik, dia playback video ni, nanti dia tahulah makna dia. Dan tak kala basuh tangan kiri, sama juga kita mula dengan tapak tangan. Kita mula basuh tangan. Dan kita bacalah doa pula, doa basuh tangan kiri. Allahumma inni a'udzubika an tu'tiyani kitabi bishimali. Ya Allah, aku berlindung dengan kau daripada memberi kitabku di tangan kiri. Tak naklah Tuhan, jangan bagi kitabku tangan kiri. Au min wara'i zahri, atau daripada belakang aku. Sebab orang yang ahli neraka, buku amalan dia akan datang ke tangan kiri. Ustaz, kalau kita datang macam itu, tangan kiri kita sembunyikan. Kita sembunyi. Jawapan dia akan datang pada belakang. Pop! Dia tumbuk kat belakang. Alamak! Buku aku kat belakang. Jadi no chance. Tak boleh nak lari dah. Orang yang beriman, yang ahli syurga, dia akan dapat tangan kanan. Kalau kita ustaz, kita nak simpan tangan kiri, kita tak mau angkat, dia akan datang kat belakang. Jadi itu, jadi kita minta lindung. Tak maulah, ya Allah. Tak maulah buku kita diletakkan tangan kiri atau belakang kita. Allahumma la tu'tini kitabi bishimali. Ya Allah. Ya Allah, janganlah kau berikan kitab aku di tangan kiriku. Wala taj'alha maghlulatan ila unuqi, dan janganlah jadikan dia tu terikat di leherku. Dia diikat sebab nanti orang-orang yang ahli neraka, buku-buku mereka digantungkan kat leher. Macam orang prisoner lah. Digantungkan nombor kan. Digantung. Na'udzubillah. Jadi buku amalan dia digantungkan kat leher dia. Tak boleh nak lari. Iqra' kitabak kafa bi nafsikal yawma 'alaika hasiba. Bacalah kitab kau. Cukuplah atas kau perhitungan atas dirimu pada hari ini. Makna baca sendiri, you know the answer. Awak tahulah apa dia punya jawapan dia. Allah. Sebab tu kita minta Allah Ta'ala, ya Allah, Allahumma hasibna hisaban yasira. Ya Allah, perhitungilah atas kami dengan perhitungan yang mudah. Janganlah kau hitungi kami, janganlah kau hisap kami satu persatu, ya Allah. Kami tahu buku kami penuh dengan dosa, ya Allah. Ampun dan maafkanlah kami, ya Rahman. Dengan berkat syafaat Nabi Rasulullah SAW. Allahumma amin ya rabbal alamin.
Yang kedua, mendahulukan tangan kanan dari tangan kiri. Itu kita dah sebut. Dan jika sebaliknya, maknanya dia buat tangan kiri dulu. Mendahulukan tangan kiri atau tangan kanan, atau mencuci kedua tangan secara bersama, hukumnya makruh. Jadi sunat kanan dulu baru kiri. Kalau dia buat kiri dulu, ataupun sama-sama dia basuh, dia bilik air mandi kan, jadi air mandi tu turun, dia pun sama-sama basuh, maka makruh hukumnya. Yang sunatnya ialah kanan dulu, dah habis kanan baru kiri. Yang keempat, melakukan takhlil, dia dengan kha, takhlil pada jari-jari tangan, iaitu dengan meletakkan jari tangan kiri di atas jari tangan kanan, dan begitu juga sebaliknya. Saya menggosok-gosoknya. Jadi mencelah-celahkan. Ni jari, ni tangan kiri, ni tangan kiri saya lah. Mungkin tuan-tuan nampak kanan, tapi ni kiri saya. Kiri, letakkan di atas tangan kanan, kita celah-celahkan dia. Ni sunat macam ni. Sunat. Macam tu juga belah kanan ni. Kita waktu cuci tangan kiri, kita letakkan tangan kanan atas tangan kiri, kita mencelah-celah. Ni sunat. Jadi, kalau kita tengok dalam cara antara kesihatan, SOP kesihatan, iaitu kita ambil sabun, kita basuh tangan, mencelah-celahkan kan. Ini dah ada dah dalam kita pelajaran ni. Bahkan 1400 tahun dulu dah Islam dah ajar cara basuh tangan. Masya Allah, subhanallah. Islam ni agama complete the way of life. Belum lagi saintis-saintis buat cerita tentang ini semua, jaga kesihatan. Islam dah jaga kesihatan dah. Jaga kebersihan dah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Ala ni'matil iman wal Islam. Terima kasih ya Allah. Kerunakan kami nikmat iman dan nikmat Islam. Wa kafa biha ni'mah. Mencukupilah ini sebagai satu nikmat yang besar. Dan yang kelima, melebihkan basuhan dari batas yang wajib, iaitu sampai atas siku, yang lebih dikenali istilah tahjil, iaitu kita lebihkan. Wajibnya sampai mana basuh tangan? Sampai ke siku. Lebihkan dia sampai setengah lengan. Kenapa? Sebab supaya dapat cahaya yang lebih. Ini adalah hadis Nabi SAW. Inna ummati ya'tuna yawmal qiyamah ghurram muhajjalin min atharil wudu. Sesungguhnya umatku akan datang pada hari kiamat dengan cahaya yang terdapat pada ghurrah, iaitu basuhan pada bahagian kepala, dan tahjil, basuhan pada bahagian tangan dan kaki dari bekas air wudu. Itu hadis Nabi. Jadi bila kita basuh muka, kita lebihkan sikit sampai ke telinga kita, sampai ke belakang telinga kita. Bila kita basuh tangan, lebihkan sampai lebih pada siku, sampai setengah lengan. Bila kita basuh kaki sampai ke buku lali, lebihkan sampai ke setengah betis. Kenapa? Kerana semua yang lebih itu, semua yang bekas-bekas wuduk ni akan bercahaya di yaumul mahsyar. Jadi Nabi kenal ini umat aku kerana bercahaya. Umat lain tak dapat. Ini khas umat Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Nikmat tuan-tuan, untung besar kita jadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kerana Nabi kita kekasih Allah yang sangat Allah kasih. Lebih daripada sekalian para Nabi dan Rasul. Allahu Akbar. Barang siapa yang mampu memanjangkan ghurrahnya, maka iaitu ghurrah itu cahayanya, maka lakukanlah. Itu setengah ulama hadis kata itu tambahan daripada rawi hadis, iaitu Abu Hurairah. Jadi Abu Hurairah mengatakan siapa yang boleh tambahkan. Ada juga yang mengatakan itu daripada hadis Nabi sendiri. Wallahu alam. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Yang keenam, melakukan basuhan sebanyak 3 kali pada setiap anggota wuduk. Jadi jangan kita kurangkan, yang kita lebihkan. Kurang 3 kali, mana 2 kali? Makruh. Lebih pada 3 kali, kita buat 4 kali. Makruh. Yang sunatnya 3 kali. Yang wajib sekali. Kalau kita buat wajib tak apalah. Itu memang wajib. Tapi kita nak buat 2. Kalau nak buat 2, sudah awak buat 1 sudah. Tapi kalau awak buat 2, kenapkan jadi 3. Sebab kalau buat 2 saja jadi makruh. Jadi jadikan dia 3. Tapi kalau buat 3 nak buat 4, jangan. Ustaz saya buat 5, lagi makruh lagi. Sebab lebih pada 3 tu dah makruh. Kenapa? Membazir. Nampak? Itu pembaziran tu saudara syaitan. Auzubillah. Yang ketujuh, itulah dalam hadis Nabi SAW, bahawa siapa yang lebih atau kurang, maka dia telah meninggalkan sunnah dan menzalimi dirinya. Yang ketujuh,
Disunatkan untuk menggerak-gerakkan cincin. Hal ini jika air wuduk dapat masuk ke dalam pori-pori kulit meskipun tanpa digerakkan. Jadi orang yang pakai cincin, kita dah belajar bab cincin. Sunat orang pakai cincin pada jari kelingking. Orang lelaki baik, orang perempuan baik, sunat ya. Jadi kalau dia pakai cincin, cincin itu taklah ketat. Jadi kalau sekiranya dia ambil wuduk secara biasa pun air masuk juga. Jadi kalau tak ketat air boleh masuk, sunat dia gerak-gerakkan jari dia. Gerak-gerakkan cincin dia supaya lebih bersih. Tapi kalau sekiranya cincin itu melekat kuat sehingga kalau dia tak gerakkan maka air tak masuk bawah cincin, tak sah wuduk. Jadi wajib dia gerakkan cincinnya. Tengoklah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang pakai cincin, tengok, lemak cincin aku ni ketat ni. Kalau gitu kena gerak-gerakkan dia waktu kita ambil wuduk. Cincin aku tak ketat lah. Longgar dia. Jadi bila ambil wuduk air masuknya mesti masuk. Kalau gitu sunat kita gerakkan dia. Itu orang yang pakai cincin kenalah perhatikan. Yang ke-8, muallah atau muallat, iaitu kalau ikut dari segi bahasa terjemahan, muallat tu maknanya bersambung-sambungan, berturut-turut, ya. Iaitu menyegerakan membasuh antara anggota wuduk sebelum air pada badan yang telah dicuci menjadi kering. Jadi kalau kita basuh tangan kanan, ya, kemudian ada telefon pula. Alamak, telefon daripada jauh ni, daripada Amerika ni. Oh, Allah, nanti aku tengah wuduk ni. Tangan kanan pun dah kering dah. Macam mana Ustaz saya nak sambung tangan kiri? Jadi di sini ada pendapat yang mengatakan bahawa kalau tangan kanan sudah kering, tangan kiri kita tak boleh basuh lagi sebab dah putus. Kena mula balik pada awal. Jadi kita kena mula balik pada awal. Tapi setengah ulama kata sunat muallat. Sunat tu maknanya buat apa pahala, tak buat tak salah. Jadi kalau tangan kanan dah kering, ya, kemudian kita basuh juga tangan kiri. Tapi itu makruh. Tapi kalau boleh jangan sampai tangan kanan kering. Macam tu juga kalau kita basuh muka, kita dah basuh muka, kalau ada telefon pula, alamak, jauh ni telefon ni daripada Mekah ni. Kemudian kita nak basuh tangan. Muka kita pun dah kering dah. Alamak, dah kering dah. Basuh balik muka. Ulang balik. Tapi setengah ulama kata itu sunat. Muallat tu sunat. Jadi kalau basuh dah kering dah muka pun, tapi kita boleh basuh tangan. Dalam buku kita ni nampaknya macam sunat. Sebab dia masuk dalam kategori sunat-sunat membasuh kedua tangan. Tapi lebih baiklah ya, jangan sampai kering anggota yang sebelumnya. Kalau anggota dah kering, kemudian nak basuh yang selepasnya, lebih baik kita ulang kembali, mengelakkan daripada khilaf ulama. Wallahu a'lam. Faedah, hukum muallat adalah sunat. Itu dikatakan sunat tadi kan, saya kata. Kecuali pada 3 masalah. Bila 3 masalah ni wajib muallat. Wajib tu maknanya mesti berturut-turut sambung, jangan putus. Putus tu sekira-kira anggota yang di terakhir dibasuh dah kering, kemudian nak basuh yang berikut, itu yang namanya terputus, ya. Bilakah dia jadi wajib? Jika waktu solat akan habis. Jadi wajib muallat. Cepat. Jangan sampai leka-leka sampai kering dah, kemudian nak basuh lagi. Ini waktu solat tinggal 5 minit aja. Dah lambat dah ni. Yang kedua, jika orang yang berwuduk selalu dalam keadaan hadas, iaitu daimul hadas. Maaf kata macam orang yang kentut-kentut, ataupun perempuan istihadah yang darah penyakit, ataupun lelaki yang salasil baul, kencing-kencing, ya. Orang yang macam ini jangan lambat-lambat. Lepas basuh muka, basuh tangan. Lepas basuh tangan, sampai kepala, basuh kaki. Jangan dia relax-relax sampai kering anggota yang sebelumnya, jangan. Itu jadi wajib dia. Jadi wajib dia kena segerakan. Yang ketiga, jika bernazar akan melakukan muallat tak kala berwuduk. Kalau ni aku bernazar pada Allah, kalau aku wuduk, aku nak muallat. Muallat ni maknanya dengan tertib, dengan disegerakan. Dengan berturut-turut. Terjemahan yang betul, muallat tu mana berturut-turut. Itu terjemahan dia, ya. Faedah, daimul hadas dan hukumnya. Ini masalah orang yang berpenyakit. Macam mana ustaz saya ni wuduk ni tak tahan, selalu kentut-kentut. Ada orang dia penyakit itu, dia kalau batuk, maaf kata terkencing. Tak banyak, sikit dia keluar. Kemudian, alamak, terkencing, keluar air kencing. Ustaz macam mana? Batal lah wuduk. Tapi selalu macam ini. Macam mana saya nak sembahyang ni? Kalau dia pergi tawaf, orang pergi haji, pergi umrah, pun masalah juga. Ataupun kentut dia tak boleh tahan. Saya nak kentut aja. Padahal kentut tak banyak.
Pus, macam tu. Sikit aja keluar. Pus, alamak, aku terkentut. Cuma ini kadang-kadang permainan setan pun boleh berlaku. Sebab tu Nabi SAW kata, sesiapa yang yakin, ya, jangan dia keluar daripada masjid. Maknanya kau masih dikira dalam wuduk, sehingga kau cium bau atau kau dengar suara. Saya kentut. Awak dengar tak suara kentut? Tak dengar. Awak cium bau tak busuk? Tak cium bau. Kalau itu tu bukan kentut. Habis ustaz macam waktu terbuka. Itu setan. Itu setan dia tiup. Dia tiup. Kita betul rasa, maaf kata, kat dubur kita, alamak, aku kentut. Tapi itu permainan setan. Itu kita kena lawan. Was-was ni dia tak boleh ikutkan. Kalau kita ikutkan, lama-lama kita akan jadi was-was. Sebab tu kadang-kadang kita, ini bukan kentut. Nabi dia kata, kalau selagi tak cium bau, selagi aku tak dengar, itu bukan kentut. Sudah, aku masih dalam wuduk. Aku semayang. Macam tu. Lainlah kita confirm. Keluar. Walaupun mungkin tak dengar telinga kan. Walaupun mungkin kita tak cium bau, tapi kita tahu. Ini panjang sikit. Ini. Kadang-kadang permainan perut kita. Perut kita yang berbunyi krrr. Bukan kat luar ada. Ini semua perkara kita kena ada perbezaan. Mana yang keluar, maaf kata, keluar pada dubur, itulah namanya keluar angin, itu batal. Mana yang perut kita berkerok, kerak. Lapar kan, tak makan kan. Jadi dia berkocak lah. Berkocak tu bukan kentut. Tapi terasa lah ustaz. Terasa macam mana? Angin keluar. Tak adalah macam terbuka sekeput. Itu bukan kentut. Itu, maaflah ya. Itu permainan syaitan ya. Selagi kita tak dengar suara, selagi kita tak cium bau, itu taklah kita batal wuduk. Itulah tuan-tuan dan puan-puan, satu panduan untuk kita yang terkena dengan orang kata was-was ni. Jadi orang yang daimul hadas. Daimul hadas ada hukum dia. Daimul hadas, orang yang selalu dalam keadaan berhadas lah, yang kita dah sebut tadi. Hukum-hukum orang yang berhubungan dengan daimul hadas ini, kalau dia nak ambil wuduk, macam mana hukum dia? Pertama, wajib mualat tak kala berwuduk. Wuduk dia tu wajib berturut-turut. Lepas cuci muka, cuci tangan. Lepas cuci tangan, sapu kepala. Lepas tu cuci kaki. Jangan relax, lambat-lambat, berpusat-pusat. Jangan. Yang kedua, tidak boleh berwuduk kecuali telah masuk waktu salat. Nak awal-awal nak ambil wuduk ni tak apa ni. Nak salat zuhur. Dah masuk zuhur belum? Belum. Lagi 10 minit azan. Tak boleh. Kenapa tak boleh? Sebab ini wuduk awak ni kira tak sah. Tapi dimaafkan kerana awak uzur. Tapi bilakah awak wajib berwuduk? Bila dah masuk waktu salat. Kerana bila masuk waktu salat, baru wajib semayang. Selagi belum masuk waktu salat, belum wajib salat, maka belum wajib berwuduk, maka tak boleh berwuduk. Lainlah orang yang sihat, tak ada sakit. Orang yang ni orang berpenyakit. Sebab tu kita memberitahu, orang yang berpenyakit ini namanya daimul hadas. Daim tu sentiasa berhadas. Mana kentut-kentut ke, kencing-kencing ke, ataupun perempuan yang istihadah ya. Yang ketiga, wajib berwuduk setiap akan melakukan salat fardu. Dia boleh satu wuduk, satu fardu. Berapa banyak sunat tak apa. Dia masuk zuhur. Dia pun nak semayang zuhur. Dia ambil satu wuduk. Dia semayang sunat zuhur, semayang sunat tahiyatul masjid, semayang sunat wuduk. Lepas fardu zuhur, semayang sunat ba'diyah zuhur, semayang sunat hajat, semayang sunat taubat. Berapa banyak semua sunat boleh dengan satu wuduk. Tapi bila dia nak semayang asar pula, you kena ambil wuduk lagi. Dia satu wuduk untuk satu fardu. Sunat berapa banyak boleh? Kenapa ustaz dia beza-beza sunat dan wuduk? Sebab sunat dengan fardu. Fardu sikit. Berapa banyak fardu? Satu hari 5 aja. Kalaulah dia setiap fardu dia ambil wuduk berapa kali? Baru 5 kali. Mana yang susah? Tapi kalau sunat banyak macam-macam sunat. Kalau setiap kali sunat nak ambil wuduk, saya kena, malas lah. Setiap kali nak sembahyang sunat kena ambil wuduk. Jadi lama-lama dia tak buat sembahyang sunat. Jadi oleh kerana itu, untuk sembahyang sunat diringankan. Untuk sembahyang fardu, no. Every fardu mesti ambil wuduk yang baru. Itu tuan-tuan. Yang keempat, wajib beristinja dan menutup tempat keluarnya najis sebelum berwuduk. Wajib. Dia dah ambil wuduk untuk sembahyang zuhur. Dia ni kencing-kencing atau perempuan istihadah. Ya. Jadi bila nak sembahyang asar, ambil wuduk lagi, wajib pergi ke toilet, cucikan kemaluan dia, pakai pampers yang baru ataupun kita katakan tisu yang baru untuk perempuan. Orang lelaki pakai seluar dalam yang baru ya.
Kemudian baru dia ambil wuduk. Kemudian lepas dia ambil wuduk tu keluar lagi kencing, keluar lagi dia punya darah istihadah, itu tak apa. Tapi dah penuhkan syarat dia. Ya, dia tak boleh terus lepas fardu zuhur, terus ambil wuduk pula untuk yang fardu asar. Tapi dia tak bersihkan dia kemaluan dia, tak istinja. Itu tak boleh sebab dia menanggung najis, ya. Melainkan kalau kentut dia tak ada tanggung najis, ya. Angin itu keluar tu tak melekat, tak ada apa-apalah, ya. Jadi dia lepas ada solat zuhur, nak solat asar, ambil wuduk saja, tak perlu nak istinja. Tak ada apa yang najis yang keluar, ya. Itu dia tuan-tuan dan puan-puan, daripada kita kata tentang membasuh tangan. Basuh tangan punya cerita pun dah panjang dah, ya. Itulah dia tuan-tuan. Tapi banyak perkara kita sentuh lah. Bab mualad, bab daimul hadas, ya. Masuk kita pada rukun keempat. Rukun keempat. Mengusap sedikit rambut atau kulit kepala. Jadi rukun wuduk, 6 perkara. Pertama, niat. Nak kita dah sebut. Kedua, membasuh muka. Dah kita sebut. Ketiganya, membasuh tangan sampai ke siku. Dan yang keempatnya, inilah dia. Mengusap sedikit rambut atau kulit kepala. Ini Allah Ta'ala sebutkan. Wamsahu biru'usikum. Dan sapulah kepala kamu. Jadi itu dia. Mengusap rambut hukumnya adalah wajib bagi yang memiliki rambut walaupun yang dibasuh itu hanya sehelai rambut. Dengan syarat rambut yang dibasuh itu tidak berada di luar ukuran batasan kepala jika diurai ke arah bawah. Baik, sekarang kita wajib basuh apa? Basuh kepala kita. Atas kepala ada satu helai rambut je lah Ustaz. Kalau satu helai rambut pun wajib basuh satu helai tu. Kita wajib basuh. Basuh tu bukan basuh lah. Sapu. Di sini kata mengusap. Mengusap tu mana menyapu. Dia sapu. Sapu tu maknanya kita gerakkan jari kita, tangan kita atas kepala kita. Itu sapu. Basuh berbeza dengan sapu. Kalau orang yang ada rambut biasa, macam kita lah rambut biasa. Ramai, banyak kan rambut kita. Kalau basuh, mana kena basuh semua sekali, 100%. Basah. Itu basuh. Tapi kalau sapu, maknanya apa yang kita sentuh, itu sajalah yang kita wajib lakukan. Yang habis Ustaz, yang bawah-bawah tak kena. Bawah tak kena tak apa. Sebab Allah kata, wamsahu. Sapu kepala kamu. Kalau membasuh muka, Allah kata, faghsilu. Faghsilu tu basuh. Basuh. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum. Basuh muka kamu dan basuh tangan kamu. Tapi bila bab kepala, Allah kata, wamsahu. Sapu. Sapu je. Habis Ustaz, kepala saya ni satu helai rambut. Satu helai rambut besar satu helai. Tapi kalau rambut kita macam biasa sekarang ni, paling kurang 3 helai rambut. Dalam mazhab Syafi'i lah. Paling kurang 3 helai rambut tu mesti kena. Ustaz, saya rambut ni banyak tapi saya ambil 3 helai je nak sapu. Sah lah. Tapi janganlah macam tu. Engkau ni nak ibadat pun lokek-lokek. Biar lebih tak apalah. Lebih dapat pahala lebih. Kalau duit nak banyak. Tapi kalau sekiranya nak ibadat sikit-sikit, biar lebih tak apa. Sapu kepala kita. Tapi kalau sekiranya rambut kita panjang. Umpama orang perempuan lah ya. Rambut dia panjang sampai ke bawah. Kemudian nak sapu tu dia ambil rambut ujung dia kat sini saja rambut dia. Kau ni sapu ke rambut kau kepala? Kau dah sapu-sapu dah rambut ni. Tapi rambut ni sudah luar batasan kepala. Dah sampai kat bawah. Kat dada kita dah. Kalau itu tak boleh, tak sah. Dia mesti rambut yang, kalau panjang pun sekira-kira panjang dalam batasan kepala. Mana nama kepala? Iaitu daripada kita punya, kepada hujung anak rambut kita yang kita dah sebut tadi, sampailah kepada bawah telinga kita. Skull, kita punya tengkorak kepala, skull kita. Sampai sini. Kalau bawah sini, nama tengkuk. Ini bukan kepala. Jadi jangan kita sapu sini, kita sapu atas kepala. Nampak tuan-tuan ya? Kadang-kadang orang perempuan dia ambil wuduk, ya maaf ya, dia pasal pakai telekong kan. Jadi dia nak buka-buka telekong leceh, dia ambil air tu, dia sapu kat belakang. Ini kat tengkuk. Kepala atas ni, kepala atas. Atas tu kepala sampai ke paras telinga kita, belakang dia tu, kita boleh rasa. Kita punya skull kita punya tengkorak kepala kita boleh rasa. Nampak? Itu tuan-tuan, itu kepala ya. Jadi kalau rambut kita tu panjang, baik lelaki atau perempuan, dia malas nak sapu atas kepala, dia sapukan rambut kat sini saja. Tapi rambut dia tumbuh pada kepala, tak sah. Dia mesti, sebab tu sini tuan pengarang kita katakan,
Dengan syarat rambut yang dibasuh itu tidak berada di luar ukuran batasan kepala. Mana batasan kepala? Daripada ujung anak rambut kita sampai kepada telinga kita. Itu batasan kepala. Ke arah bawah. Sedangkan bagi yang tidak memiliki rambut, walaupun kerana dicukur atau tidak tumbuh, maka wajib baginya untuk basuh sebahagian kulit kepala saja. Rambut dia tak ada. Ustaz, saya tak ada rambut. Kenapa? Baru habis tahlul lah. Dia baru buat umrah lah. Ini orang buat umrah. Ataupun memang dah kepala dia rambut dah tak ada. Orang dah setengah-setengah orang rambut dia, kepala dia cepat kalah. Ya, dah botak licin dah. Boleh jadi cermin dah. Allah, cantiknya kepala kau macam bulan purnama. Apa nak buat? Itu Allah dah bagi aku. Tak apalah. Habis ustaz, macam mana saya nak sapu? Tak ada rambut ni. Ambil air sapu juga. Wajib sapu. Wajib. Ada rambut, tak ada rambut, wajib sapu. Tapi kalau ada rambut, paling kurang 3 helai rambut. Kalau rambut tu tak ada cuma 1 helai tu pun jadi wajib. Nampak tuan-tuan ya? Allahu Akbar. Kita, tuan pengarang kita ni, dia detail betul ya. Jadi kita ni terima kasihlah pada tuan pengarang kita, kerana dia usaha dia cari kitab sana belajar sini, dia kumpulkan dan kita disajikan, kita cuma baca saja. Itu pun kalau tak baca pun kita tak tahu macam mana hukum-hukum dia. Sunat ketika mengusap rambut atau kulit kepala. Mengusap tu menyapulah ya. Pertama, mengusap semua rambut atau kulit kepala dengan kedua tangan. Kedua tangan itu yang sunat ni, yang sunat kita nak sebut sunat pula. Tadi yang wajib tu sapulah Tak kiralah 2 tangan ke 1 tangan ke, ya, kita sapukan ke kanan kepala ke atas kepala ke kiri kepala, tak kira. Tapi yang sunatnya kita sapu dengan 2 tangan. 2 tangan, ibu jari kita dah basahkan 2 tangan, ibu jari kita letak kat tepi kening kita ni. Kemudian kita punya 2 tangan ni temukan ke ubun-ubun kepala kita, anak rambut kita tolak rambut kita sampai ke belakang, kemudian tolak pergi ke depan balik. Itu sunatnya. Tapi kalau sekiranya rambut kita tu panjang, ya, kalau orang perempuan ya, rambut dia panjang, dia tak payahlah tolak balik ke atas, ya. Cukup sekali saja dia tolak sampai ke belakang. Tapi kalau orang yang rambut macam biasalah ya, taklah panjang sangat mana ya, dia tolak ke belakang, kemudian tolak balik ke depan. Itu yang sunatnya ya. Itu yang disebutkan oleh tuan pengarang kita lah. Kedua, B, mengusap rambut atau kulit kepala seraya baca doa. Ni sunat baca doa dia. Doa kita bila sapu kepala. Doa dia panjang juga ni ya. Allahumma ghashini bi rahmatika, ya Allah, selubungilah aku dengan rahmatmu. Wanzil aliyya min barakatika, turunkan atasku dari berkatmu. Wazillani tahta zilli arshika yawma la zilla illa zilluk, lindungilah aku di bawah bayangan arashmu, hari yang tidak ada bayangan melainkan bayangan arashmu. Allahumma harrim sya'ari wa bashari ala nar, ya Allah, haramkanlah rambutku dan kulitku atas neraka. Allahumma ghashina bi rahmatika, ya Allah, selubungilah kami dengan rahmatmu. Fa inna nakhsha azab, kerana kami takut akan azabmu. Allahumma la tajma' bainana wasina wa aqdamina, ya Allah, janganlah kau himpunkan di antara kita dahi kami atau anak rambut kami dan kaki-kaki kami. Maknanya jangan dihimpunkan tu, diikatkan kaki kita kepada kepala kita. Itu orang-orang yang masukkan neraka setengahnya, kaki dia diikat kat kepala dia. Macam mana tu ustaz? Itulah dihombankan neraka. Nauzubillah min zalik. Yang ketiga, mengusap kedua telinga bersama dengan kedua rambut. Jadi bila kita sapu rambut, sapu rambut, sunat lepas tu kita pun usapkan telinga kita. Usap tu mana? Kita gosokkan sikit telinga kita. Itu tuan-tuan ya. Yang keempat, mengusap kepala sebanyak 3 kali. 3 kali kita buat. Dalam mazhab Syafi'i 3 kali. Kalau mazhab Imam Hanafi sekali saja. Tapi kalau mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali sunat 3 kali. Kalau kita tolak ke belakang, balik maju ke depan, itu baru kira sekali. Ya. Kalau itu yang sunat lah. Kalau sekiranya dia nak buat sekali saja, itu terserahlah, tak apalah ya. Yang kelima, mengusap kedua telinga setelah mengusap rambut.
seraya membaca doa ini. Jadi tadi kita dah sebutkan, kita dah basuh kepala, kemudian lepas tu kita pun sapu telinga kita ataupun gosok telinga kita. Ada doa pula, doa gosok telinga tu. Apa doa dia? Allahumma ja'alni minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Ya Allah, jadikanlah kami dari orang yang mendengarkan perkataan dan mengikut yang terbaiknya. Allahumma asmi'ni munadiyal jannata fil jannati ma'al abrar. Ya Allah, perdengarkanlah kepadaku seruan orang untuk ke syurga, di dalam syurga beserta orang-orang abrar, orang yang baik-baik. Wa a'udzubika minan nari wasu'id dar. Aku berlindung dengan kau dari api neraka dan kejahatan rumah, iaitu rumah neraka lah, rumah jahat. Dan yang keenam, membasuh tengkuk leher di bahagian belakang dengan telapak tangan. Basuh tengkuk leher. Jadi kita dah sapu kepala, kemudian kita pun dah usap telinga kita, kemudian kita ambil air, sapukan kita punya leher. Ni tengkuk lah. Tengkuk tu kita sapukan sambil kita baca doa. Allahumma fukka raqabati minan nar. Ya Allah, lepaskanlah tengkuk aku dari neraka. Wa a'udzubika minas salasi wal aghlar. Aku berlindung dengan kau daripada rantai-rantai ikatan-ikatan neraka. Allahumma najjina min muqatta'atin nairani wa aghlaliha. Ya Allah, selamatkanlah kami daripada cebisan-cebisan neraka dan ikatan-ikatannya. Itu dia tuan-tuan. Kita minta lindung ya. Dalam riwayat ada juga sebut kalau siapanya sapu tengkuk dia, Allah lepaskan dia daripada ikatan api neraka. Sebab orang-orang yang nak masuk neraka ni Allah ikatkan. Khuzuhu faghulluh thumma al-jahima sallu. Ambil dia, rantaikan dia. Dirantaikan kat leher dia tu. Thumma al-jahima sallu. Kemudian campak dia dalam neraka. Allah. Ya Allah, selamatkanlah kami dari azab neraka-Mu, Ya Allah. Ampunkanlah kami, Ya Allah. Kami tahu kami banyak dosa, tapi kami tahu kalau Tuhan yang Maha Pengampun, dan Kau suka ampunkan hamba-Mu. Kalau Kau tak ampunkan kami, siapa lagi yang akan ampunkan kami, Ya Allah. Maafkanlah kami atas kelemahan kami dan kejahilan kami, dan atas sekalian kelalaian kami dan dosa maksiat kami yang zahir dan yang batin. Ampunkanlah ibu ayah kami, datuk nenek kami, guru-guru kami. Ampunkanlah segala muslim-muslimat yang hidup dan yang mati, Ya Allah. Dengan berkat syafaat Nabi Rasulullah SAW. Amin, Ya Rabbal Alamin. Dan B, mengusap imamah yang terdapat di atas kepala. Mengusap imamah. Imamah tu mana serban lah. Ya, serban. Imamah tu serban. Jika seorang memakai imamah dan kala akan berwuduk, ia tidak mau melepaskan imamahnya, maka boleh. Jadi kalau kita ada pakai serban, macam saya sekarang, pakai serban. Saya nak ambil wuduk, tak mau buka serban lah. Jadi tak nak buka serban, saya nak ambil wuduk. Boleh. Tapi ada syaratnya. Ini syarat dia. Ya. Pertama, hukum memakai imamah adalah boleh. Lain halnya jika hukum memakai imamah baginya adalah haram. Seperti orang yang dalam keadaan ihram. Orang dalam ihram tak boleh pakai imamah. Tak boleh pakai serban. Dalam ihram haji atau umrah, dia kepala dia mesti tak ada tutup. Itu orang lelaki lah, perempuan cerita lain lah ya. Jadi itu syarat pertama. Syarat kedua, tidak terdapat najis. Ni serban ni jangan ada najis. Kalau ada najis macam nak buat semayang. Syarat ketiga, telah mengusap bahagian yang wajib untuk diusap dari rambut kepala. Kita dah kata tadi, kita wajib sapu kepala. Jadi mesti ada kepala tu disapu dulu. Macam mana? Jadi sekarang ni saya pakai serban. Saya kena tolakkan sikit serban saya ni ke depan. Ke belakang sikit. Nampak tak? Saya punya anak-anak rambut ni. Ni rambut ni wajib dibasuh ni. Kita dah kata tadi kan. Yang dikatakan kepala ialah daripada mula anak rambut kita. Ini nama kepala yang wajib dibasuh. Jadi sekurang-kurangnya serban ni tolak sikit. Jadi kita bila sapu air nak sapu kepala tu, kita kenakan yang wajib dulu. Ini wajib lah. Kemudian sapulah seterusnya kepada serban kita. Dan kemudian patah balik. Itu dia tuan-tuan. Dan bersambung, yang keempat, bersambung antara mengusap bahagian yang wajib dengan mengimamah. Bersambung. Mana bersambung tu? Seterusnya lah. Sapu rambut, terus sambung kepala kepada imamah. Imamah tu serban lah. Kemudian tolak balik. Itulah dia tuan-tuan. Hukum kalau orang yang pakai serban, tapi dia tak mau tanggalkan serbannya waktu berwuduk, boleh. Tapi dengan syarat tu.
Jadi yang lainnya, dia punya anggota lain tu semua wajib dibasuh. Cuma kepala serban ni, kepala dia basuh sikit, tapi selebihnya atas serban. Harus hukumnya. Ya tuan-tuan dan puan-puan, masuk kita pada rukun yang kelima. Membasuh kedua kaki berserta kedua mata kaki. Wallahu a'lam. Oh, panjang lagi ya. Tak apalah. Kita tak perlu kelang kabut ya. Kita kelang kabut pun nanti tak faham. Jadi kita berhenti sampai situlah ya. Rukun kelima, wallahu a'lam. Ya tuan-tuan dan puan-puan, besoknya hari Jumaat. Hari Jumaat besok kita akan ada Maulidin Nabi SAW di Masjid Jamia Rabitah, Tiong Bahru, Singapura. Jam 7.30 malam. Ya, jadi siapa-siapa yang ada masa lapang, jam 7.30 malam, besok bukalah online FB Masjid Jamia Rabitah ataupun FB TM Fauzi. Dan siapa yang belum masuk lagi dalam channel Ustaz TM Fauzi di Telegram, masuklah ya. Jadi bila kita masuk jadi subscriber dalam kita punya channel, jadi saya akan paskan link tu kepada channel tersebut. Jadi semua orang yang dalam tu boleh dapat terus menerus direct. Siapa yang belum ada, cuba dah ambil daripada FB saya, FB TM Fauzi Travel tu, atau tanya kawan-kawan. Saya ada siapkan dia punya link dia tu ya. Atau nanti tanyakan kepada FB saya, hantar mesej kepada FB saya, nanti saya akan jawabkan. Itu link. Jadi tuan-tuan, besok malam kita ada Maulidin Nabi SAW 7.30 malam ya, di Masjid Jamia Rabitah. Dan insya-Allah pada hari Sabtu malam Ahad, kita akan ada Maulidin Nabi SAW lagi di Masjid Al-Amin, Teluk Belanga, Singapura. Ya, Masjid Al-Amin. Jadi lepas daripada maghrib juga 7.30 malam. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, hari Sabtu ni mula masuk malam 1 Rabiul Awal. Malam 1 Rabiul Awal. Malam pertama bulan Rabiul Awal, bulan keputuran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, kita punya majlis Maulidin Nabi lepas maghrib besok dan hari Sabtu. Jadi saya tak mau tuan-tuan penat. Ikut pengajian lepas asar, kemudian lepas maghrib lagi nak ikut lagi maulid, penat ustaz. Ustaz ni tak penat ke? Ustaz pun penat. Jadi kalau gitu besok sama lusa pengajian petang ni tak ada. Ya. Sebab kita malam nanti kita ada maulid. Pada hari Ahad, Senin, Selasa, kalau tak ada program maulid, maka kita akan ada kelas kita. Tapi oleh kerana permulaannya bulan Rabiul Awal sampai 12 Rabiul Awal, sampai hari keputeraan kelahiran Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli wa sallim alaihi, maka saya akan jadikan pengajian petang itu ialah sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sejarah Rasulullah. Kita selalu dengar maulid, betul. Tapi sejarah Nabi kita belum dengar secara sempurna. InsyaAllah saya akan cubalah. Ya. Kita buka kitab-kitab ulama' dan kita sajikan, jadi kita berkongsi sejarah Nabi. Selalu kita dengar secebis sana, secebis sini. Jadi gini kita dengarkan. Dan tiap-tiap di hujung kelas kita, pada setiap petang, daripada awal Rabiul Awal sampai ke 12 Rabiul Awal, kita akan adakan bacaan maulid sedikit sebagai mengambil barakah. Memang sungguh indah tuan-tuan sejarah Nabi. Sejarah ibu Nabi pun indah, cantik, sangat menggembirakan kita kalau kita dengar sejarah dia. Jadi itu kita akan insya-Allah kita dengarkan. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sihat walafiat insya-Allah. Habis Ustaz fikir kita aja. Fikir kita insya-Allah kita akan sambung lagi. Ini mungkin kita sambung sikit. Sebelum sejarah Nabi kita sambung sikit, jadi kita dapat sempurnakan sikit-sikit daripada kita punya fikir kita insya-Allah ya. Ini pun kita dalam rukun yang kelima. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih banyak-banyak kepada mereka yang sudah order buku fikir ni. Buku fikir ni yang tuan-tuan yang dah order, insya-Allah pada minggu depan ni akan sampailah di ke tangan saya insya-Allah, dan kita akan hantarkan ke rumah tuan-tuan yang sudah order. Yang belum order dan ingin mendapatkannya, bolehlah order melalui FB saya. Buka FB saya, ada order kitab. Order kitab, dia tunjuk gambar kitab pun. Kalau ada yang tak tahu, Ustaz tak jumpalah link dia, okey, boleh tanya pada saya, FB saya, melalui message, tanyakan, dan kemudian saya akan hantarkan link dia insya-Allah.
Dan itulah dia tuan-tuan dan puan-puan, saya ucapkan terima kasih juga kepada anda yang telah membuatkan derma untuk Majlis Maulid Nabi SAW. Dan derma untuk pembangunan madrasah yang kami sedang bangunkan di negeri Kemboja. Dan juga derma untuk fakir miskin. Ya, dan ada yang berikan zakat untuk kami edarkan. Terima kasih banyak-banyak kepada semua, ya. Jazakumullah anna khairal jazak. Kalau mereka yang nak buatkan derma ataupun PayNow tu, bolehlah melalui kepada PayNow ataupun handphone saya ataupun kepada admin saya yang telah pun ada dalam kita punya FB kita, ya. Jadi itu saja tuan-tuan untuk petang ni. Jadi besok sama lusa, besok Jumaat dengan Sabtu kita tak ada kelas petang, tapi kita ada maulid malamnya, insya-Allah. Dan insya-Allah hari Ahad, kalau tak ada parah, kita akan ada kelas pada waktu petangnya, insya-Allah. Sekian saja daripada saya. Mari sama-sama kita baca Sayyidul Istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alayka tawakkaltu wa anta rabbul arshil azim. Ma syaa Allah kan wa ma lam yasha' lam yakun. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. A'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in 'ilma. Allahumma inni a'udzu bika min syarri nafsi min syarri kulli dabbatin anta akhidhun bi nasiyatiha inna rabbi ala siratin mustaqim. Ini doa pelindung tuan-tuan, ya. Yang akhir tu doa pelindung. Siapa baca doa pelindung ni pagi atau petang, Allah lindungkan dia daripada penyakit COVID. Tak perlu bimbang, insya-Allah Allah selamatkan dari semua penyakit. Allah selamatkan. Boleh tengok balik pada FB saya untuk dapatkan doa pelindung ini. Dan mari sama-sama kita baca selawat pada Nabi SAW. Malam ini malam Jumaat tuan-tuan. Jangan lupa malam ni banyakkan selawat. Dan malam ni pun ada pengajian kita Al-Hikam di Masjid Al-Istighfar lepas Isyak jam 9 malam. Mari kita baca sama-sama. Kita baca selawat pada Nabi SAW. Inna Allaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummil habib ala aliyil qadar azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummil habib ala aliyil qadar azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummil habib ala aliyil qadar azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummil habib ala aliyil qadar azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummil habib ala aliyil qadar azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummil habib ala aliyil qadar azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummil habib ala aliyil qadar azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummil habib ala aliyil qadar azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummil habib ala aliyil qadar azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummil habib ala aliyil qadar azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sekian saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.